Geografi KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ini kali pertama saya bersama dengan pelajar-pelajar untuk mata pelajaran Geografi Semester 3. Saya doakan kepada anda yang ada urusan dipermudahkan, yang ada hajat ditunaikan, yang ada masalah mudah-mudahan dikurniakan jalan penyelesaian. Selamat datang ke Sukses STPM 2021 bersama dengan saya, Lokman Hakim. Jadi kepada anda yang mengantuk, pergi basuh muka, yang lesu, pergi minum air supaya kita kekal fokus. Baiklah, mesti pelajar-pelajar ternanti-nanti siapakah guru yang akan bersama dengan kita hari ini. Apa lagi? Jom kita lihat profil guru kita hari ini. Bersama dengan kita semua di studio ialah Cikgu Nur Laila. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Amboi Cikgu, cantik hari ini Cikgu. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Cikgu yang sudi bersama dengan kita semua hari ini. Okey Cikgu, ramai yang tertanya-tanya untuk segmen ini, apakah yang akan kita fokuskan terlebih dahulu Cikgu? Baik, untuk segmen geografi, bagi Sukses STPM semester 3 ini, saya akan fokuskan tentang mata pelajaran geografi, dan juga tentang format bagaimana kita melihat untuk subjek geografi ini. Okey, baik. Jadi segmen ini kita nak fokuskan kepada format soalan untuk mata pelajaran geografi semester 3. Betul Cikgu? Ya, betul. Okey, jadi tanpa buang masa, saya hulurkan kelas ini kepada Cikgu. Silakan. Okey. Apa khabar kepada semua calon-calon yang akan menduduki peperiksaan semester 3 geografi? Saya harap semua calon-calon dah bersedia. Okey, jadi fokus dan tujuan saya pada hari ini adalah untuk membicarakan terlebih dahulu tentang format peperiksaan geografi semester 3 untuk tahun 2021. Baik, Okey. Baik, untuk skim pentaksiran bagi peperiksaan STPM tahun 2021 ini, sebenarnya kalau kita lihat kita ada semester 1, kita ada semester 2 dan kita ada semester yang ketiga. Jadi fokus kita sekarang ini adalah untuk melihat kepada format dan skema pentaksiran bagi untuk semester yang ketiga. Jadi untuk semester yang ketiga sebenarnya bagi permarkahannya adalah 40 markah, di mana kalau kita lihat wajarannya hanyalah 16 sahaja. Baik Okey, kalau kita perhatikan, kita cuba melihat apakah dia sebenarnya kandungan bagi sukatan mata pelajaran STPM untuk semester 3. Baik. Saya rasa untuk ini kebanyakan daripada pelajar-pelajar yang akan menduduki telah pun maklum, tetapi mungkin ada antara kita yang terlupa ataupun terleka. Jadi sekali lagi saya akan cuba untuk mengimbas kembali baik apakah dia kandungan yang akan kita lihat dalam sukatan untuk semester yang ketiga. Baik, untuk semester yang ketiga ini kita ada dua bahagian, iaitu terdiri daripada bahagian A yang terdiri dari geografi alam sekitar fizikal, alam sekitar fizikal, yang mana di dalamnya terkandung dua tema utama. Ada dua tema utama, iaitu yang pertama sekali ialah kita akan melihat kepada sistem ekologi yang ada pecahan-pecahannya, tetapi bagi tajuk besarnya, temanya adalah melihat kepada sistem ekologi. Dan untuk tajuk yang kedua ialah kita akan melihat kepada tajuk saling bergantungan antara sistem. Jadi bila kita belajar sistem ekologi itu, pasti ia akan saling bergantungan antara satu sistem dengan satu sistem yang lain. Baik, ini untuk bahagian A, geografi alam sekitar fizikal. Okey, untuk bahagian B pula, cuba kita lihat, iaitu kita akan melihat tentang geografi alam sekitar manusia. Baik, jadi apakah dia pula kandungan yang kita akan belajar dalam geografi alam sekitar manusia ini? Baik
Baik, untuk alam sekitar manusia ini, kita akan melihat satu tajuk yang saya rasa sangat besar. Betul. Iaitu tentang impak alam sekitar. Baik, iaitu tentang impak alam sekitar dan pengurusannya. Iaitu pertama kita akan melihat tentang kesan terhadap alam sekitar itu dan bagaimanakah langkah untuk menguruskannya. Ya, baik, ini adalah kandungannya. Okey, dan seterusnya ialah kita akan melihat pula apakah dia penilaian untuk peperiksaan bagi semester 3 ini. So, tadi saya telah beritahu kepada pelajar-pelajar bahawa dalam geografi semester 3 ini kita ada dua bahagian, iaitu bahagian A yang mengandungi geografi fizikal dan bahagian B iaitu geografi manusia. Jadi, bagaimanakah dia format untuk menjawab soalan ini? Baik, untuk bahagian A, geografi fizikal ini, ia memperuntukkan 20 markah yang mana terdapat dua soalan wajib yang perlu dijawab oleh para pelajar. Iaitu, kalau kita lihat soalan pertama dan soalan kedua, di mana kedua-dua ini adalah soalan wajib. Tetapi, pelajar jangan lupa bahawa soalan yang perlu dijawab ini adalah dalam bentuk struktur. Mana dalam bentuk struktur, bentuk apa? Mana di dalam kertas soalan itu disediakan ruangan untuk pelajar jawab. Ya, dah jawab dalam bentuk soalan struktur. Ya, dan kemudian yang kedua, kalau kita lihat, okey, bahagian B, di mana bahagian B ini adalah terdiri daripada geografi manusia yang diperuntukkan dengan 20 markah juga. Di mana kedua-dua soalan dalam geografi manusia ini juga perlu dijawab oleh pelajar. Itu soalan 3 wajib, soalan 4 juga wajib dalam juga bentuk soalan berstruktur. Jadi keseluruhannya kalau kita lihat, maka bila pelajar itu menjawab soalan berbentuk struktur dan perlu menjawab keempat-empat soalan ini. Dan yang kita akan lihat, wajaran markahnya untuk keseluruhan markah bagi peperiksaan semester 3 ini ia membawa kepada 40 markah iaitu 16% yang pelajar akan menjawab dalam tempoh masa hanya 1 jam. Dan penilaian berpusat oleh MPM. Inilah dia format peperiksaan untuk semester yang ketiga. Baik, jadi itulah format untuk semester yang ketiga, memperuntukkan 40 markah dan wajarannya ialah 16%. Ya. Okey cikgu, kita nak berehat seketika boleh? Boleh. Okey, kembali selepas ini pastinya dalam Sukses STPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersua dalam Sukses STPM 2021. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Cikgu Nur Laila Abdullah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Gombak Setia, Gombak Selangor. Macam dah ready untuk segmen ini? Tarik nafas, hembus. Tarik nafas, hembus. Okey, jom kita teruskan. Untuk segmen ini cikgu, apakah yang akan kita fokuskan? Silakan. Baik. Untuk segmen ini, okey, apa yang cikgu akan fokuskan ialah kita akan melihat apakah dia yang dikatakan sebagai geografi yang terdiri daripada sistem fizikal dan juga sistem manusia itu sendiri. Baik. Okey. Baik. Okey, sistem fizikal. Okey, untuk sistem fizikal ini sebenarnya ia terdiri daripada 4 sistem utama. Jadi 4 sistem utama yang perlu diketahui oleh pelajar. Sebab kadang-kadang pelajar ini dia terleka, dia terlupa, dia tidak tahu apakah sistem-sistem ini dan menjawab sistem itu adalah secara umum. Jadi fokus cikgu pada hari ini adalah untuk menerangkan kepada pelajar sekalian apakah dia yang perlu kita bagi tumpuan dalam setiap sistem ini. Baik, yang pertama sekali ialah sistem atmosfera. Okey, dalam sistem atmosfera ini penumpuan yang perlu kita buat adalah untuk kita melihat apakah dia sebenarnya unsur-unsur yang terdapat dalam atmosfera itu, iaitu unsur cuaca dan juga iklim. Dari dalam cuaca dan iklim ini sebenarnya kalau kita lihat, cikgu dah tunjukkan di sini, kita ada 8 unsur yang perlu pelajar tahu untuk menjawab dalam peperiksaan. Baik, untuk atmosfera,
unsur-unsur utama yang perlu kita tahu ialah suhu, kerpasan, tekanan udara, kelembapan udara, angin, litupan awan, bahangan suria dan bahangan bumi. Jadi bermakna 8 unsur ini pelajar perlu tahu bahawa ia adalah merupakan unsur yang terkandung dalam sistem atmosfera. Baik, itu yang pertama. Baik, untuk sistem yang kedua ialah sistem litosfera. Baik, apa itu sistem litosfera? Baik, sistem litosfera ini pula kalau kita lihat ada 6 proses yang terkandung dalam sistem atmosfera ini, iaitu terdiri daripada lulu hawa, pergerakan jisim, pemendapan, pengangkutan, letusan gunung berapi dan juga gempa bumi. Jadi pelajar kena ingat seharusnya bahawa ini adalah merupakan proses-proses yang terkandung di dalam litosfera. Baik, untuk pelajar seterusnya, baik, kita lihat kita ada 2 lagi unsur utama, iaitu yang ketiga ialah apa dia? Iaitu sistem hidrosfera. Okey, apa itu sistem hidrosferanya? Okey, sistem hidrosfera ni yang paling mudah kita ingat ialah air. Hidrosfera itu adalah air. So, jadi air itu kalau kita lihat sebenarnya kita akan melihat 2 perkara. Iaitu satu terdiri daripada badan air. Maksud badan air di sini ialah kita melihat air itu di mana? Air itu sungai, tasik, kolam, laut, itu adalah merupakan badan air. Dan yang kedua, kita akan melihat tentang kitaran hidrologi, iaitu kita melihat tentang kitaran air yang berlaku, yang melibatkan sistem hidrosfera. Baik, untuk sistem yang keempat ini ialah sistem biosfera. Baik, biosfera ni apa? Kadang-kadang kita tertanya, apakah itu biosfera? Yang paling mudah untuk pelajar ketahui, biosfera ini adalah merujuk kepada hidupan. Benda hidup. Benda hidup ataupun hidupan yang merujuk kepada, iaitu flora dan fauna. Apa itu flora? Flora ialah tumbuh-tumbuhan. Fauna merujuk kepada haiwan. Dan kemudian habitat. Apa itu habitat? Habitat ialah tempat di mana duduknya flora dan juga fauna. Dan yang ketiga ialah kita melihat tentang rantaian makanan yang melibatkan flora, fauna dan habitat itu. Jadi bermakna pelajar, pelajar seharusnya mengingati bahawa kita ada empat sistem yang perlu diketahui yang telah saya nyatakan tadi, iaitu sistem fizikal. Okey, baik pelajar. Itu adalah sistem fizikal. Sekarang kita cuba melihat pula apakah pula aktiviti-aktiviti manusia yang terdapat yang perlu kita tahu dalam kertas ini. Baik. Aktiviti manusia. Aktiviti manusia ialah terdiri daripada 3 aktiviti, iaitu aktiviti primer, aktiviti sekunder dan aktiviti tertier. Baik, apa yang terkandung dalam setiap aktiviti ini? Baik. Untuk aktiviti primer, kebanyakan pelajar primer, tetapi pelajar tidak tahu apa itu aktiviti yang termasuk di bawah primer. Jadi antara aktiviti di bawah aktiviti primer ini adalah kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan perhutanan dan juga kegiatan perlumbungan. Ayat yang paling mudah untuk kita ketahui bahawa primer ini adalah merupakan aktiviti yang menggunakan sumber dari alam semula jadi. Itu adalah aktiviti primer. Baik, untuk aktiviti sekunder pula. Baik, apa yang dikatakan sebagai aktiviti sekunder? Dalam aktiviti sekunder ada 2 kegiatan yang dilakukan, iaitu yang pertama melibatkan aktiviti perindustrian. Dan satu lagi ialah melibatkan aktiviti pembinaan. Jadi apa yang ada di primer akan dibawa ke sekunder, akan ditambah nilai, akan dihasilkan sebagai barangan baru, yang seperti dalam sektor perindustrian dan juga sektor pembinaan. Baik. Yang ketiga ialah sektor tertier. Ataupun nama lain, kadang-kadang pelajar melihat
tertiar ini adalah merupakan sektor perkhidmatan. Ya, yang mana sektor perkhidmatan ini dia tidak menghasilkan barangan, ya, tetapi ia menyediakan lebih kepada perkhidmatan. Baik, jadi apakah perkhidmatan yang disediakan dalam sektor tertiar? Baik, ya. Di sini kalau pelajar lihat, cikgu dah senaraikan apakah dia, ya, perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan dalam sektor tertiar, iaitu merangkumi pelancongan, pengangkutan, perkhidmatan awam dan swasta, aktiviti perniagaan, kesihatan, pendidikan dan utiliti. Jadi ini adalah merupakan 3 aktiviti manusia yang perlu pelajar ketahui. Baik, seterusnya. Pelajar. Baik, kita melihat apakah pula kegiatan dalam aktiviti manusia. Mana kita dah ada aktiviti tetapi kita tak tahu apakah kegiatan yang dilakukan dalam aktiviti tadi. Okey. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk aktiviti pertanian. Baik, apakah dia aktiviti yang dilakukan oleh manusia dalam pertanian itu? Baik, jadi antara aktiviti yang dilakukan di dalam pertanian itu melibatkan pembukaan tapak. Jadi tapak maknanya kalau kita buat aktiviti pertanian, bermaksud sebelum kita membuka kawasan pertanian, kita akan membuka tapak pertanian itu, diikuti dengan aktiviti membajak. Membajak, baru kita menanam melalui penanaman, kita membaja, kita meracun, kita menuai dan diakhiri dengan pengeringan hasil. Jadi pelajar perlu faham di bawah setiap aktiviti itu ada kegiatan yang akan dilakukan. Begitu juga dengan aktiviti pelancongan. Aktiviti pelancongan. Apa yang kita lakukan dalam aktiviti pelancongan itu? Ia merujuk kepada aktiviti berjemur, berkelah, mendaki, meluncur air dan menyelam ataupun aktiviti scuba. Cikgu bagi contoh lagi seterusnya. Dalam aktiviti pelombongan. Apakah dia aktiviti yang dilakukan dalam aktiviti pelombongan itu? Jadi antara aktivitinya adalah pembersihan kawasan. Kita nak melombong, perlu kita membersihkan kawasan. Kemudian kita menjalankan aktiviti cari gali. Bukan menggunakan kaedah letupan. Dan satu lagi ialah selepas mendapatkan hasil, kita memproses bahan tersebut. Jadi kita nampak, ya, setiap kegiatan ekonomi itu ada aktivitinya. Seterusnya ialah kita melihat pula kesan terhadap alam sekitar fizikal. Atmosfera. Tadi kita dah buat aktiviti. Pasti dia akan meninggalkan kesan kepada sistem fizikal itu sendiri. Jadi bila kita dah buat kegiatan ekonomi, bermakna apakah kesannya kepada atmosfera? Jadi antara kesannya ialah pencemaran udara, pencemaran bau dan bunyi, berlakunya peningkatan suhu dan berlakunya kejadian hujan asid yang melibatkan atmosfera itu. Baik, seterusnya ialah hidrosfera. So hidrosfera melibatkan pencemaran air, kemusnahan kawasan tadahan. Untuk biosfera pula, apabila aktiviti kita buat, inilah yang akan berlaku kepada biosfera, kemusnahan flora dan fauna, kemusnahan habitat. Manakala dalam litosfera pula, kesannya adalah seperti hakisan dan juga pergerakan jisim. Dan seterusnya pula kita lihat kesan daripada aktiviti yang dibuat itu meninggalkan kesan kepada manusia. Jadi bila aktiviti itu dibuat, apa pula kesan kepada manusia? Ini adalah antara kesan yang akan berlaku. Contohnya, risiko kehilangan nyawa, menjejaskan kesihatan, menyebabkan penyakit, merosakkan harta benda, menjejaskan aktiviti ekonomi, menjejaskan aktiviti harian, meningkatkan kos dan juga kesan psikologi ataupun trauma. Baik, seterusnya kita lihat, ya, setelah berlakunya kemusnahan. Banyak kesan tadi kepada fizikal dan manusia, maka kita perlu ada langkah untuk mengatasinya. Jadi apakah dia langkah untuk mengatasinya yang kadang-kadang pelajar lupa? Ada 2 langkah yang perlu pelajar tahu, iaitu satu di bawah langkah perundangan dan satu lagi ialah di bawah langkah bukan perundangan. Di bawah langkah perundangan, bagaimana kita nak mengatasi kesan negatif ini? Ada 4 perkara yang perlu pelajar ketahui. Satu ialah di bawah akta.
Dan akta yang paling penting yang kita lihat di sini ialah Akta Alam Sekeliling 1974. Iaitu setelah ada akta, kita ada pemantauan untuk pastikan akta itu dipatuhi. Dan kemudian sekiranya akta itu tidak dipatuhi apabila ada pemantauan dilakukan, maka tindakan undang-undang atau hukuman akan dilaksanakan. Dan satu lagi cara di bawah langkah perundangan ini ialah kita menyediakan satu bentuk laporan yang dipanggil sebagai laporan EIA yang akan dikemukakan kepada pihak Jabatan Alam Sekitar. Seterusnya, bagi langkah bukan perundangan pula, apakah dia langkah-langkah yang perlu kita ambil? Baik, antara langkah-langkahnya ialah yang pertama sekali ialah langkah kestrukturan. Nanti bila pelajar menjawab, pelajar akan faham apa yang dikatakan sebagai langkah kestrukturan itu. Kemudian kita ada kempen, untuk membantu bagi menyelesaikan masalah yang ada. Dan seterusnya kita ada pendidikan. Pendidikan itu adalah pendidikan formal dan tidak formal. Didedahkan kepada pelajar di peringkat awal, sekolah rendah ke sekolah menengah hinggalah ke peringkat ke universiti. Dan kemudian kita lihat langkah pengurusan ini pula ialah langkah yang bergantung kepada setiap aktiviti yang berlainan. Sebab setiap aktiviti itu kesannya berlainan, maka langkah yang akan diambil itu adalah juga berlainan. Okey, cikgu. Jadi 6 perkara yang sudah kita belajar dari cikgu Nur Laila. Yang pertama berkenaan sistem fizikal, yang kedua berkenaan aktiviti manusia, yang ketiga berkenaan kegiatan dalam aktiviti manusia, yang keempat kesan terhadap alam sekitar fizikal, yang kelima kesan terhadap alam sekitar manusia, dan yang terakhir yang keenam langkah mengatasi. Okey cikgu, kita nak berehat sekali lagi, boleh cikgu? Boleh. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses STPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Cikgu Nur Laila Abdullah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Gombak Setia, Gombak, Selangor. Rasa tenang je hari ini bila bersama dengan Cikgu Laila untuk kita menghadapi peperiksaan untuk mata pelajaran Geografi Semester 3. Okey Cikgu, untuk segmen ini pula apakah yang akan kita bincangkan? Okey, Lokman. Baik, untuk segmen ini pula, apa yang saya akan cuba tekankan ialah saya akan membawa pelajar bagaimana kita untuk menjawab soalan berdasarkan kepada kata tugas yang dikeluarkan oleh soalan itu. Okey, baik. Kita tengok Sebelum itu, peringatan kepada semua calon-calon pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan ini. Apa yang cikgu nak ingatkan pertama sekali ialah semua pelajar seharusnya dapat menguasai sukatan pelajaran. Sebab bila kita dapat menguasai sukatan pelajaran itu, kita akan dapat menjawab soalan dengan baik. Betul. Yang kedua ialah pelajar seharusnya boleh menghafal konsep-konsep dalam sukatan itu. Dan yang ketiga ialah memahami hasil pembelajaran dan catatan yang terdapat dalam sukatan pelajaran. Bermakna sukatan pelajaran itu adalah merupakan teks untuk pelajar bagi memahami konsep-konsep apakah soalan yang bakal ditanya dalam peperiksaan nanti. Baik, pelajar. Apakah dia bentuk soalan yang akan dikemukakan dalam kertas semester 3 ini? Antara soalan yang akan dikemukakan ialah soalan konsep ataupun soalan maksud. Yang kedua ialah kita melihat soalan iaitu saling kaitan antara sistem fizikal dan juga alam sekitar manusia. Yang ketiga, soalan kesan. Soalan yang keempat ialah langkah mengatasi, dan yang kelima, apakah dia cabaran-cabaran yang akan dihadapi. Baik. Jadi, kita lihat pelajar semua, ini adalah merupakan kata tugas yang akan terdapat dalam soalan, dan pelajar seharusnya memahami kata tugas ini. Apabila pelajar memahami kata tugas ini, pelajar akan
tahu bagaimana cara untuk menjawab soalan. Sebab cikgu dah maklumkan bahawa untuk kertas ini soalannya adalah merupakan soalan yang berbentuk struktur. Baik. Soalan yang akan ditanya dalam soalan yang akan ditanya adalah nyatakan, senaraikan, namakan, berikan dan kenal pasti. Okey, kata tugas yang kedua, terangkan konsep ataupun maksud. Yang ketiga, huraikan, jelaskan, terangkan mengapakah. Soalan kata tugas seterusnya ialah cadangkan. Dan yang kelima, kata tugasnya ialah bagaimanakah. Okey, baik. Sekarang cikgu akan menerangkan kepada pelajar bagaimana menjawab soalan berdasarkan kepada kata tugas yang telah cikgu terangkan tadi. Baik, kita bermula dengan soalan yang pertama, iaitu soalan aras rendah, iaitu soalan nyatakan, senaraikan, namakan dan kenal pasti. Baik, macam mana cara untuk menjawab soalan ini? Untuk menjawab soalan ini, calon tidak perlu membuat huraian dalam jawapan. Bermakna calon tak perlu jawab jawapan yang panjang. Ya, hanya nyatakan sahaja jawapan itu seperti contoh yang cikgu tunjukkan. Okey, contoh soalan. Nyatakan 3 unsur cuaca dalam sistem atmosfera. Markahnya adalah 3. Jadi apa yang perlu calon jawab? Jadi terus nyatakan suhu, kepasan atau hujan atau salji, kelembapan udara, angin, litupan awan ataupun bahangan suria. Bermakna calon pilih 3 daripada yang cikgu senaraikan ini. Tak perlu menghurai dengan jawapan yang panjang. Hanya menyebut satu perkataan ini bagi menjawab soalan ini. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey, berikan 2 kepentingan ekosistem paya terhadap kehidupan manusia. Jadi kat sini kalau kita lihat dua kepentingan. Okey, kemudian satu lagi ialah yang ini kita lihat kepada ekosistem paya, iaitu berikan 2 kepentingan ekosistem paya kepada kehidupan manusia. Jadi jawapannya hanya beri sahaja contoh sebagai sumber protein. Okey, ataupun sumber ubat-ubatan. Okey, mengawal banjir. Okey, sumber ekonomi, mungkin dapat pendapatan, dan satu lagi menyediakan bekalan air. Cuma yang calon kena faham ialah ekosistem paya tersebut. Okey. Baik, seterusnya ialah nyatakan 2 aktiviti manusia yang menyumbang peningkatan sisa pepejal ke dalam sungai. Ya, soalan mudah kan? Pelajar? Jadi hanya menyatakan saja contoh jawapan yang cikgu berikan hanyalah pelajar hanya menyebut aktiviti domestik, aktiviti pembinaan, aktiviti perniagaan, aktiviti perindustrian ataupun aktiviti pelancongan. Cikgu senaraikan jawapan tetapi pelajar hanya memilih 2 saja daripada aktiviti yang disenaraikan. Tidak perlu menghurai dengan panjang. Hanya menyebut saja aktiviti yang terlibat. Okey, cikgu bagi satu lagi contoh. Nyatakan 2 kerjasama antarabangsa yang memberikan tumpuan khusus kepada isu perubahan iklim. Jadi, diminta 2 kerjasama. Jadi, bila pelajar menjawab, hanya nyatakan saja contoh yang cikgu bagikan di situ ialah Protokol Montreal atau Protokol Kyoto ataupun persidangan Copenhagen. Jadi pelajar hanya sebut sahaja 2 kerjasama ini tanpa menghuraikan dengan panjang lebar. Seterusnya, ini adalah merupakan kata tugas yang soalan seterusnya. Okey, terangkan konsep dan maksud. Untuk soalan konsep dan maksud ini, pelajar seharusnya memberi maksud yang seerti dengan soalan yang ditanya. Jadi contohnya, apakah yang dimaksudkan dengan ekosistem buatan manusia? Jadi kat hujung ni kalau pelajar lihat ada 3 markah. So bila ada 3 markah, macam mana kita nak mendapatkan penjelasan maksud dengan perkataan seerti? Jadi ekosistem semula jadi,
yang telah diubah suai oleh manusia. Ekosistem semula jadi yang telah diubah suai oleh manusia. Jadi 3 markah di situ, ekosistem. Jadi bermaksudnya ekosistem buatan manusia itu seerti. Maksudnya ialah ekosistem semula jadi yang telah diubah suai oleh manusia. Seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan saling bergantungan antara sistem? Apakah yang dimaksudkan dengan saling bergantungan antara sistem? Jadi jawapan yang seerti dengan soalan ini yang membawa kepada 3 markah ialah saling interaksi antara angkubah-angkubah atau komponen atmosfera, biosfera, hidrosfera, litosfera dalam alam sekitar fizikal. Kita nampak saling bergantungan antara sistem. Maksud dan konsepnya ialah interaksi. 1 markah. Kita nyatakan angkubah-angkubah yang terlibat. Sama ada kita nyatakan angkubah ataupun komponen-komponen dalam sistem itu dalam alam sekitar fizikal. Jadi ada 3 markah kat sini untuk menjawab soalan apakah yang dimaksudkan. Okey, seterusnya. Baik. Apakah yang dimaksudkan dengan ekologi? Okey, apakah yang dimaksudkan dengan ekologi? Ekologi. Apakah maksudnya? Yang seerti. Maka jawapan yang cikgu sediakan, ia merupakan kajian tentang hubungan antara organisma hidup dengan persekitarannya. Ataupun pelajar boleh jawab antara biotik dan juga abiotik. Untuk 2 markah, ini jawapannya. So, kajian tentang hubungan antara organisma hidup dengan persekitarannya atau biotik dan juga abiotik. Okay. Soalan seterusnya. Okay. Soalan yang sama tetapi menggunakan kata tugas yang berlainan. Okay. Takrifkan konsep pembangunan lestari, juga 2 markah. Okay. Apakah jawapannya? Merujuk kepada pembangunan yang memenuhi keperluan generasi masa kini tanpa menjejaskan kepentingan generasi akan datang. Jadi, pembangunan yang memenuhi keperluan generasi masa kini, 1 markah. Kemudian diikuti menjejaskan kepentingan tanpa menjejaskan kepentingan generasi akan datang. Baik, seterusnya. Okey. Okey. Baik, cara menjawab berdasarkan kata tugas soalan yang seterusnya ialah okey, huraikan atau jelaskan, terangkan mengapakah. Okey, huraikan, jelaskan, terangkan mengapakah. Baik, soalan ini sekiranya soalan menggunakan kata tugas ini, maka jawapan pelajar seharusnya memerlukan fakta dan huraian. Ya, dan beri contoh jika perlu. Jadi, kalau kita tengok contohnya, okay, huraikan 2 kepentingan ekosistem hutan terhadap aktiviti manusia. Ya, huraikan 2 kepentingan ekosistem hutan terhadap aktiviti manusia. Jadi cikgu dah kata tadi, dia memerlukan jawapan perlu ada fakta dan perlu ada huraian. Okey, jadi huraikan 2 kepentingan ekosistem terhadap aktiviti manusia merujuk kepada menyediakan sumber kayu-kayan. Menyediakan sumber kayu-kayan, ini adalah fakta. Dan tadi jawapan perlukan huraian. Jadi menyediakan sumber kayu-kayan sebagai fakta dan huraiannya iaitu dalam aktiviti manusia merujuk kepada pembalakan ataupun perusahaan kecil dan sederhana sebagai huraian. Ini sebagai fakta, ini sebagai huraian yang akan membawa 2 markah. Okey, seterusnya, kepentingan ekosistem hutan ialah sebagai kepelbagaian flora dan fauna. Ini adalah fakta. Jadi huraiannya untuk apa? Sebagai aktiviti manusia, kepentingannya adalah sebagai kawasan pelancongan, okey, perubatan dan menyediakan makanan. Contoh, kalau pelajar nak buat lebih baik lagi flora dan fauna. Okey, keindahan hutan, tumbuh-tumbuhan merujuk kepada kawasan pelancongan. Di dalam hutan juga ada tumbuhan herba yang boleh dijadikan sebagai sumber perubatan. Begitu juga untuk jawapan yang ketiga. Okey, fakta kepentingan ekosistem hutan adalah sebagai sumber air.
menyediakan air. So, menyediakan air kepada aktiviti manusia. Jadi, air itu digunakan apa untuk aktiviti manusia? Iaitu digunakan dalam kegiatan domestik, iaitu pertanian dan juga pelancongan. Baik, seterusnya, jelaskan dua aktiviti manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem akuatik. Dalam soalan ini, pelajar kena faham apa dia aktiviti manusia dan apa dia ekosistem akuatik. Bermakna, apa aktiviti manusia yang boleh mengganggu ekosistem akuatik. Ekosistem akuatik merujuk kepada hidupan yang terdapat dalam air. Jadi, yang pertama sekali, kalau kita lihat, aktivitinya ialah pertanian sebagai fakta. Dan kemudian, penggunaan racun dan baja kimia menyebabkan air masuk ke dalam sungai yang menyebabkan kerosakan kepada ekosistem akuatik. Jadi, faktanya ialah pertanian, inilah dia aktiviti yang menyebabkan keseimbangan ekosistem akuatik itu akan terjejas. Yang kedua, aktivitinya ialah perindasian. Jadi, bagaimana perindasian itu boleh menjejaskan ekosistem tasik? Jadi, sisa toksik ataupun bahan kimia yang dialirkan daripada kilang akan masuk ke dalam sungai menyebabkan berlakunya gangguan kepada ekosistem akuatik. Yang ketiga, penternakan. Ini biasanya penternakan adalah penternakan haiwan. Contohnya mungkin penternakan lembu, kambing dan sebagainya. Yang mana kita lihat, bagaimana penternakan itu boleh mengganggu ekosistem akuatik. Di mana najis ternakan, contohnya sisa pembersihan kandang, kemudian disalurkan ke dalam sungai. Bila masuk ke dalam sungai, ia akan mengganggu kepada ekosistem akuatik. Ada faktanya, ada huraiannya. Maka pelajar akan dapat menjawab dengan baik. Seterusnya, huraikan dua cabaran untuk mengekalkan ekosistem tanah tinggi. Cabaran. Apakah cabaran bagaimana nak mengekalkan ekosistem tanah tinggi dari dimusnahkan? Jadi, baik. Antara contohnya ialah akibat daripada peningkatan jumlah penduduk. Penduduk semakin ramai. Apabila penduduk semakin ramai, sebagai faktanya, kawasan ekosistem tanah tinggi itu perlu ditebus guna untuk membuka kawasan pertempatan atau pembandaran. Bermakna terpaksa, inilah cabaran yang dihadapi untuk mengekalkan ekosistem disebabkan jumlah penduduk semakin meningkat, keperluan terhadap pertempatan dan pembandaran juga diperlukan. Kemudian pembukaan atau peluasan kawasan pertanian. Pembukaan atau peluasan kawasan pertanian, buka kawasan pertanian di tanah tinggi. Kenapa? Sebab bila penduduk semakin bertambah, maka perlu sumber makanan, ekosistem tanah tinggi itu perlu diubah. Jadi nak tak nak, inilah cabaran yang akan dihadapi. Kemudian yang ketiga ialah pembangunan fizikal, iaitu menyediakan jalan raya, infrastruktur bagi memenuhi permintaan pelancong di kawasan tanah tinggi. Ini adalah cabaran. Perlu ada faktor dan perlu ada huraian. Yang seterusnya, terangkan dua kesan negatif. Nampak pelajar ya? Yang ini terus diminta kesan negatif. Kesan negatif aktiviti pembinaan landasan kereta api terhadap alam sekitar fizikal. Jadi, seperti yang cikgu terangkan tadi, ada fakta, ada huraian. So, cikgu dah tunjukkan di sini peningkatan suhu tempat akibat daripada penebangan hutan untuk pembinaan, pergerakan jisim, bila aktiviti menebuk bukit, meratakan tanah, memecahkan batuan dan penebangan. Kemudian aktiviti yang negatifnya ialah banjir, menyebabkan penambakan yang menghalang laluan air. Dan akhir sekali, kalau kita tengok untuk soalan ini, mengapakah pembinaan kawasan pertempatan masih dilaksanakan di kawasan yang bersiko? Sama juga pelajar, perlu ada faktor, perlu ada fakta dan perlu ada huraian. Jadi contohnya cikgu senaraikan, contohnya persaingan guna tanah, persaingan dengan sektor lain sebagai fakta, huraiannya disebabkan tanah terhad. Seterusnya, perkembangan teknologi dalam pembinaan, walaupun kawasan itu berisiko, tetapi akibat daripada perkembangan teknologi itu boleh dijalankan pembinaan. Dan akhir sekali, penduduk yang semakin bertambah menyebabkan permintaan perumahan sangat tinggi, menyebabkan
pembinaan masih dilakukan di kawasan berisiko. Ya, banyak yang kita belajar di segmen ini, iaitu antaranya kata tugas dalam soalan untuk huraikan, jelaskan, terangkan mengapakah perlu kepada fakta dan juga huraian. Okeylah, kita nak berjadah seketika, kembali selepas ini pastinya dalam Sukses STPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersua dalam Sukses STPM 2021. Masih lagi bersama dengan saya, Lokman Hakim, juga Cikgu Nur Laila Abdullah. Okey Cikgu, untuk segmen ini apakah yang akan kita tekankan? Okey, baik. Ya, untuk segmen terakhir ini, okey, apa yang cikgu akan terangkan kepada pelajar ialah kata tugas yang terakhir, iaitu yang agak berat, ya, yang pelajar seharusnya tahu bagi menjawab soalan aras tinggi, ya. Baik. Cara menjawab berdasarkan kata tugas dalam soalan untuk aras yang tinggi ini ialah soalan cadangkan. Jadi untuk soalan cadangkan, jadi bagaimana pelajar menjawab soalan sekiranya soalan itu meminta pelajar menjawab cadangkan. Jadi kalau soalan itu adalah soalan cadangan, seharusnya pelajar menjawab dan memberikan jawapan. Jawapan memerlukan peningkatan yang lebih baik. Mana jawapan itu perlu mencadangkan sesuatu yang lebih baik dari keadaan semasa. Katakan kita dah ada sesuatu, benda itu dah ada, tetapi kita mencadangkan supaya ia menjadi lebih baik. Ada unsur penambahbaikan dalam jawapan itu, iaitu ada unsur penambahbaikan, dan jika perlu, bukan jika perlu pun, memang perlu, pelajar menyebut lebih baik, menambah perkataan ini, lebih baik, lebih kukuh, ya, lebih banyak, lebih cekap, lebih. Maknanya ada penambahan dalam jawapan yang pelajar beri. Tak apa, cikgu akan tunjukkan kepada pelajar bagaimana kita nak menjawab soalan sekiranya soalan cadangan itu dikemukakan dalam soalan. Okey, contohnya, cadangkan 2 langkah pemuliharaan kawasan pinggir pantai yang mengalami hakisan. Cadangkan, cikgu dah warnakan merah kat situ. Cadangkan 2 langkah pemuliharaan kawasan pinggir pantai yang mengalami hakisan. Okey, antara contoh jawapannya ialah penanaman pokok bakau. Kalau pelajar itu menjawab penanaman pokok bakau saja, ia tidak menunjukkan penambahan atau peningkatan. Sebab itu, bila pelajar menjawab soalan ini, perlu ada penambahan kata, iaitu lebih banyak. Okey, lebih banyak. Contohnya, akar pokok berfungsi untuk mencengkam tanah. Jadi, penanaman pokok bakau lebih banyak, okey, untuk mencengkam tanah. Seterusnya, pembinaan struktur. Struktur yang lebih kukuh. Mana ada kata penambahan dalam jawapan, iaitu pembinaan tembok dan juga gabion. Okey, seterusnya, cadangkan 2 langkah bukan perundangan bagi menguruskan pembuangan sisa pepejar yang berkesan di Malaysia. Okey, jadi menyediakan lebih banyak, bukan setakat menyediakan tong sampah. Jadi menyediakan lebih banyak tong sampah bagi memudahkan orang ramai untuk membuang sampah. Ataupun menyediakan jadual pungutan sampah yang lebih sistematik atau lebih cekap. Ini kata penambahan seperti yang cikgu terangkan tadi, untuk mengurangkan lebihan sisa pepejar. Okey, seterusnya, cadangkan 2 langkah untuk mengatasi kesan aktiviti pembinaan landasan kereta api. Jadi, pembinaan gabion, blok stone, tembok lebih kukuh. Okey, bagi menghalang runtuhan ataupun mengurangkan bunyi bising, ataupun menyiram air di tapak pembinaan lebih kerap bagi menghalang debu dari berterbangan. Okay, begitu juga, cadangkan 2 langkah pemuliharaan sumber hutan di Malaysia, menanam semula sumber hutan di kawasan lebih luas. Ada kata penambahan bagi mengganti pokok yang telah ditebang supaya tumbuh dengan kadar yang lebih cepat, atau melakukan pendidikan dan pembangunan yang lebih terkini. Mungkin ada teknologi terkini, ya, untuk menghasilkan baka yang baru, tahan lasak, bagi mempercepatkan pertumbuhan pokok yang baru.
Jadi bermaksud bila kita menjawab soalan cadangan itu perlu ada kata penambahan di dalam jawapan. Okey. Dan untuk yang terakhir sekali, bagi kata tugas bagaimanakah, ini yang membawa markah yang besar, yang tinggi, iaitu 3 markah. Okey, contoh soalan bagaimanakah. Sekiranya soalan itu kata tugasnya ialah bagaimana, jawapan yang perlu disediakan oleh pelajar ialah perlu ada fakta, perlu ada proses, perlu ada kesan. Yang mana fakta akan bawa 1 markah, proses 1 markah, kesan 1 markah, bermaksud satu isi kita akan dapat 3 markah. Jadi bagaimana nak mendapatkan 3 markah ini? Contoh soalannya. Bagaimanakah aktiviti manusia menyebabkan kegagalan cenderung berlaku? Jadi perlu ada 3. Aktivitinya ialah pembinaan sebagai fakta, prosesnya menyebabkan penarahan dan pemotongan lereng, kesannya ialah tanah akan longgar dan akhirnya akan runtuh. Contoh, seterusnya, bagaimanakah sistem geoformologi mengganggu aktiviti pertanian? Okey, sistem geoformologi mengganggu aktiviti pertanian. Dan jawapan saya katakan tadi, dia perlu ada fakta, proses dan kesan. Jadi, letusan gunung berapi sebagai fakta, prosesnya mengeluarkan asap dan debu, kesannya kawasan pertanian akan terbakar dan musnah. Satu lagi, sistem geoformologinya ialah hakisan sebagai fakta, hakisan permukaan, ataupun aliran permukaan sebagai proses, kesannya kesuburan tanah akan terjejas. Kemudian, bagaimanakah aktiviti pertanian pindah mengganggu kitar oksigen di kawasan pertanian tersebut? Jadi, jawapannya ialah bagaimana aktiviti pertanian pindah. Jadi, pembakaran hutan, penebangan hutan, pembakaran sisa pertanian sebagai fakta. Prosesnya bila dibakar itu akan meningkatkan karbon, ini prosesnya, dan kesannya apabila karbon, dia akan mengganggu kepada penghasilan oksigen dan menyebabkan oksigen itu akan berkurangan. Dan seterusnya, bagaimanakah gangguan kepada unsur cuaca memberikan kesan terhadap aktiviti pertanian? Sama juga, ada faktor, ada proses dan ada kesan, iaitu suhu sebagai faktor, semakin meningkat sebagai proses dan kesannya menyebabkan tanah kering untuk penuaian. Begitu juga gangguan kepada angin yang bertiup sangat kuat dan kencang, ia mampu untuk mengeringkan hasil pertanian dengan lebih cepat. Okey, cikgu. Jadi itulah cara menjawab berdasarkan kata tugas dalam soalan, iaitu cadangkan dan bagaimanakah. Jadi mudah-mudahan dengan tips yang telah dikongsikan oleh Cikgu Nur Laila dapatlah memberi ketenangan kepada kita ketika menjawab peperiksaan kelak. Okey Cikgu, terima kasih kepada Cikgu yang sudi bersama dengan kita hari ini dan kepada calon-calon yang mengambil mata pelajaran Geografi semester yang ketiga. Saya doakan anda berjaya dengan cemerlang. Akhir kata, senyum nampak gigi, rezeki. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu. Sama, Wan.